Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah layak dan patut untuk kita memperbanyakkan segala pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir seluruh alam. Kita juga memuji Allah atas rasa syukur kita yang tidak terhingga, walaupun dalam keadaan kita mula bercuti, mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke kampung, ataupun ada urusan-urusan yang perlu dilakukan. Allah masih lagi bagi kita peluang pada malam ni dalam tempoh mungkin kurang daripada 1 jam, yang mana jadual setiap Khamis malam Jumaat kita akan mendalami, kita akan menambahkan pemahaman kita tentang ayat-ayat yang bertemakan perumpamaan, permisalan, yang kita telah pun keluarkan senarai semak lebih kurang ada 66 perumpamaan di dalam Al-Quran yang kita akan pelajari, yang mana pada malam ini kita akan masuk kepada perumpamaan bilangan yang ke-6. Bilangan yang ke-6 ini kita masih lagi merujuk kepada ayat yang berada dalam suratul Al-Baqarah. Jadi sesiapa yang mengikuti pengisian ini, maka seperti yang saya telah pun selalu ingatkan, perlu ada senarai semak 66 perumpamaan di dalam Al-Quran yang kita akan pelajari pada saban minggu. Dan yang kedua, ada disediakan nota ringkasan seperti yang saya akan gunakan, yang saya akan kongsikan di dalam Zoom. Jadi bagi memudahkan pembelajaran, kalau kita tak ada Quran terjemahan di tangan, mungkin tuan-tuan boleh rujuk pada nota PowerPoint yang saya akan paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memulakan memaparkan senarai semak bagi kita mengetahui kita dah sampai kepada senarai semak yang keberapa, walaupun kita sedia maklum, untuk mengingatkan juga apa yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Baik, saya paparkan sekarang. Saya dah paparkan senarai semak. Sekejap ya. Senarai semak, kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom, tuan-tuan akan dapati kalau bilangan yang ke-6 ni maksudnya yang ini. Yang ini kita akan pelajari pada malam ini, iaitu Suratul Baqarah ayat nombor 261. Ayat ini berada pada muka surat yang ke-44, yang mana perumpamaan itu adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dan ia berkembang seperti tangkai yang mengeluarkan beberapa biji-biji di setiap tangkai. InsyaAllah kita akan mempelajari perumpamaan pada malam ini seperti ayat yang telah pun kita nyatakan.
Okey, jadi sesiapa yang baru mengikuti perumpamaan yang keenam pada malam ini, bermakna tuan-tuan kena lihat semula rakaman dan nota pada bilangan 1 sampai bilangan yang kelima. Okey. Perumpamaan tentang sedekah, tentang infak ini nanti kita akan belajar juga pada bilangan yang ketujuh. Bilangan ketujuh pun dia tentang infak. Begitu juga bilangan yang ke-8 pun mengenai infak harta, termasuklah bilangan yang ke-9. Surah Al-Baqarah ni surah yang banyak menekankan tentang jihad harta, tentang infak harta. Jadi insya-Allah sampai perumpamaan bilangan yang ke-9 ni kita akan memperincikan ayat-ayat yang berkenaan dengan infak harta yang didatangkan dalam bentuk perumpamaan. Baik. Saya paparkan nota PowerPoint yang saya ada edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam beberapa grup WhatsApp. Okey, kita tengok perumpamaan yang ke-6. Izinkan saya baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan, permisalan. Kita jumpa perkataan mathal. Mathal tu maksudnya misal. Okey, permisalan orang yang yunfiquna, yang menginfakkan, yang membelanjakan amwalahum, harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Pada jalan Allah, maksud dia yang pertama, dia merujuk kepada jihad, peperangan, satu maksud, dan pada jalan Allah juga merujuk kepada selain jihad. Kalau di zaman Nabi dulu, kalau ada peperangan, maka memerlukan aset-aset perang, perlukan belanja banyak, maka cara dapatkan dana adalah dengan menginfakkan harta. Itu disebut fi sabilillah. Fi sabilillah juga merujuk kepada selain daripada jihad. Okey. Jadi Allah nak buat perumpamaan orang yang dia membelanjakan, dia menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah, maka Allah umpamakan, Allah misalkan kamathali, adalah seperti misalan habbatin, sebiji benih. Habbah maknanya sebiji, sebutir, sebiji benih. Kenapa Allah misalkan dengan sebiji benih? Maknanya sebiji benih je. Kenapa guna benih? Kerana benih ia satu benda yang kita panggil apa? Benda yang kecil. Jadi Allah nak umpamakan orang yang menginfak harta ni seperti orang yang keluarkan benda tu walaupun dia kecil, seperti biji benih. Kenapa gunakan biji benih? Adalah untuk menggambarkan ianya sedikit. Walaupun dia infakkan hartanya fi sabilillah itu sikit, macam sebiji benih. Yang mana sebiji benih ni, maka dia merujuk kepada orang yang tanam lah. Maksudnya siapa-siapa yang dia ada sebiji benih, kemudian dia tanam sebiji benih tu. Umpama orang yang menginfakkan harta, sikit je harta dia tu. Okey, namun apa yang Allah buat? Ambatat. Sebiji benih tadi tu, dia akan tumbuh, dia akan menumbuhkan. Maknanya kalau orang menginfakkan harta, harta itu akan menumbuhkan. Maknanya harta itu akan bercambah.
macam biji benih tu dia bercambah, dia menumbuhkan sab'a sanabil, 7 batang tangkai. Maksudnya kalau orang yang menginfakkan harta, walaupun sikit, kecil je jumlah dia, macam orang yang tanam sebiji benih. Sebiji benih tu dia menumbuhkan. Maka orang yang menginfakkan harta tu, dia akan dapat balasan hasil infak dia tadi tu, mengeluarkan 7 batang tangkai. Maksudnya Allah kata, dia punya balasan infak dia tu, seperti dia dapat 7. Kemudian Allah kata, sebiji benih tadi walaupun dia kecil, dia tumbuh 7 batang tangkai. Lepas tu pula, fi kulli sumbulatin. Setiap tangkai itu, maksudnya tangkai yang nombor 1, tangkai yang nombor 2, tangkai yang nombor 3, sampailah tangkai yang ke-7 tu, mengandungi mi'atu habbah, mengandungi 100 biji. Maksudnya tangkai 1 tu ada 100 biji. Tangkai yang kedua tu pula ada 100 biji. Okey, jadi sampai ke 7 tangkai, kalau kita campur semua, tangkai 1 100 biji, campur tangkai 2, campur tangkai 3, sampailah tangkai yang ke-7, maknanya kita akan mendapati jumlahnya adalah sebanyak 700 biji. Bayangkan, hanya dengan sebiji menghasilkan 700 biji melalui 7 tangkai tadi. Jadi Allah nak umpamakan orang yang menginfakkan harta ni, dia dapat gandaan pahala dia, ganjaran dia, seperti dia dapat 700 gandaan, 700 pahala yang Allah beri kepada dia. Kemudian Allah cerita lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan, sentiasa melipat gandakan pahala bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah bagi tahu dia boleh gandakan pahala tu. Bukan sekadar sebenarnya sampai 700 saja. Tapi Allah boleh gandakan. Ada orang mungkin Allah gandakan sikit, ada orang mungkin Allah gandakan banyak. Kerana yang memberi pahala itu, ganjaran pahala itu adalah Allah. So Allah boleh nak gandakan lagi. Ataupun Allah kata dia berhak, dia ada hak untuk memberikan kepada siapa gandaan. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan menerangkan tentang dirinya itu, wallahu wasi'un. Dan Allah itu maha luas apa? Maha luas apa? Maha luas kurniaan dia. Maha luas pemberian pahala dia. Alimun, lagi maha mengetahui. Allah ni dia bukan sekadar, kejap. Tuan-tuan, line saya jelas tak? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Saya macam... Jelas Ustaz? Dengar jelas. Kejap, siapa saya tak dengar ni sekejap. Tapi saya punya line tu okey kan? Tak ada sangkut-sangkut ya? Clear, tak ada sangkut. Jelas Ustaz, jelas. Kejap. Saya macam... Dia macam lambat je, saya tengok sekejap ya. Sekejap. Pertama. Sekejap ya. Okey. Okey. Masih boleh dengar suara saya kan? Kejap ya. Saya paparkan semula. Kejap ya. Saya kuatkan dulu suaranya. Sekejap.
Saya dengar suara tuan-tuan macam perlahan, tapi tuan-tuan dengar suara saya kuat kan? Kejap. Okey, kita kembali kepada ayat tadi. Masya Allah, mana ayat tadi? Sekejap ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, sampai dah pada ayat tadi. Alhamdulillah. Okey. Jadi, kejap. Dia macam ada dua sharing sekejap. Saya nampak macam ada dua kejap. Tuan-tuan nampak satu kan? Satu je Ustaz. Oh, Okey je, tak ada itulah. masalah apa. Kejap ya, kejap. Saya nampak macam keluar dua nota sekejap. Mungkin saya punya ni sekejap ya. Okey. Dia macam berjalan sekejap. Okey Okey, tuan-tuan nampak yang saya paparkan ni ayat tu tadi, ayat yang kita sebut tadi kan? Nampak Ustaz. Ayat tadi. Okey, alhamdulillah. Okey. Uh, ayat ini Allah menutup pada ayat ini dengan memberitahu tentang perihal dirinya, ya Allah ni dia maha luas pemberian dia, dan Allah ni dia maha mengetahui. Dia maha mengetahui tentang apa? Dia maha mengetahui tentang macam mana kita infakkan harta tu. Banyak ke, sikit ke, ikhlas ke, tak ikhlas ke, Allah maha mengetahui. Okey. Ayat ni kita biasa dah dengar, maka ayat ni pun mudah untuk kita faham. Ya, jadi kalau kita dah faham, kita dah jelas, maka kita kena teruskan kepada maklumat yang berikutnya. Tapi sebelum tu, seperti biasa, apa yang kita buat untuk memahami ayat ini, maka kita kena tengok terlebih dahulu perkaitan. Sekejap. Saya punya ni dia tak berjalan sekejap. Saya nak gerakkan dia tak bergerak sekejap. Tuan-tuan ya. Bagi saya sikit waktu. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sekejap. Saya kena buang satu slide sekejap. Okey. Saya paparkan kembali. Nota tadi mana? Nota tadi. Okey. Okey. Ni yang tadi. Okey, baru sampai. Okey. Sebelum kita bincang tentang apa yang kita dapat belajar malam ni, apa yang kita, maksudnya, kejap apa yang kita perlu buat, okey, izinkan saya untuk menyebutkan ayat yang sebelumnya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca ayat sebelum ayat 261, kita akan jumpalah ayat 260. Okey. Ayat 260 ni begini. Kenapa kita perlu tengok ayat sebelum dia? Saya dah sebut sebelum ini, ayat perumpamaan ini dia datang mesti ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sebab Allah bawa perumpamaan, maknanya mesti ada perkara yang hakiki yang berlaku. Jadi Allah pun buatlah perumpamaan. Okey. Jadi kalau ayat 260, iaitu ayat yang sebelum kita baca perumpamaan tadi ni, ayat ini kita sedia maklum cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini, dia minta kepada Allah nak tengok depan mata dia sendiri macam mana Allah nak menghidupkan orang yang sudah mati ketika mana di hari akhirat nanti.
Jadi Allah pun tunaikanlah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Allah Ibrahim pun menyembelih apa? 4 ekor burung. Okey, lepas tu burung tu dicincang-cincang, dipecah-pecahkan, diasing-asingkan badan-badannya. Akhirnya burung itu hendaklah dipanggil dia. Akhirnya burung tu pun cantum semula, hidup balik semula. Nabi Ibrahim dia dapat tengok depan mata dia macam mana Allah berkuasa menghidupkan orang yang dah mati. Kemudian barulah Allah datangkan perumpamaan ayat 261 ni. Apa perkaitan dia kisah Nabi Ibrahim nak tengok hari kiamat tu? Okey. Perumpamaan ini kalau kita kaitkan dengan kisah 4 ekor burung tadi tu, kan, antara yang paling jelas sekali adalah ayat perumpamaan ini tentang apa? Tentang menginfakkan harta. Okey. Menginfakkan harta ni Allah akan bagi balasan dengan gandaan 700 gandaan. Okey. 700 gandaan tu bila kita boleh dapat? Bila kita boleh tengok? Sudah pasti 700 gandaan ini kita pastilah boleh nampak dia, hasil dia tu tentulah di hari akhirat. Justru itu nak tahu betul ke Allah Ta'ala akan bagi 700 gandaan bagi siapa-siapa yang menginfakkan harta walaupun kecil ni, maka jawapan tu nanti adalah di hari akhirat. Okey. Jadi hari akhirat ni kita tak nampak dia. Dia perkara gaib. Tapi yakin tak? Yakin tak tentang hari akhirat tu? Kita kata yakin, kan? Kita yakin akhirat tu benar, kan? Tetapi untuk membuktikan keyakinan tu macam mana? Maksud dia kalau Nabi Ibrahim dia boleh tengok depan mata dia kiamat ni boleh terjadi, orang yang mati boleh hidup dengan dia nampak burung tu yang telah hancur boleh hidup balik. Tapi kalau kita, macam mana kita nak membuktikan kiamat itu kita percaya dia ada? Maka kata para ulama, cara untuk membuktikan kita yakin kiamat tu ada, Allah suruh kita membuktikan keyakinan itu dengan menginfakkan harta kita. Menginfakkan harta adalah bukti kita yakin kiamat tu ada. Kenapa? Kerana di hari kiamat itu kita boleh dapat balasan yang banyak. Jadi, kalau kita yakin kiamat itu nanti kita dapat balasan, maka Allah suruh kita buktikan dengan Allah menggalakkan kita memberikan infak. Okey, jadi untuk mengukuhkan perkaitan kiamat dengan menginfakkan harta ini, maka kita lihat hadis yang ada diletakkan selepas ayat 260 tadi itu, yang mana hadis ini Nabi SAW bersabda. Nabi kata, di antara kelebihan sedekah itu, Nabi kata, was-sadaqatu burhanun. Nabi kata, sedekah itu adalah bukti. Kenapa sedekah tu dia katakan burhan?
Maksudnya, sedekah yang kita keluarkan adalah bukti iman kita kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita kena infakkan harta kita. Kenapa? Kerana nak infak harta ni tuan-puan bukan senang. Kan? Kita letih-letih cari duit, letih-letih bekerja, letih-letih membanting tulang, tiba-tiba Allah suruh kita zakat contohnya. Allah suruh kita tolong orang miskin contohnya. So bukan semua orang dia boleh keluarkan harta yang dia dapat tu untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Hanya orang yang dia percaya bahawasanya nanti Allah akan bagi balasan yang banyak kalau bersedekah ni. Walaupun kita tak dapat masa dekat dunia, tapi kita percaya balasan tu nanti Allah akan beri di hari kiamat. Itulah perkaitan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang kita belajar. Justru itu, kita teruslah pergi kepada pengajaran ayat. Sebab kita dah faham tadi tu, ayat tadi tu. Okey, apa pengajaran pertama yang kita boleh ambil daripada pengisian pada malam ini? Kan? Okey, pengajaran pertama. Allah, kita dapat belajar kat sini pengajaran pertama apa? Pengajaran dia, pertama, kita dapat belajar tentang kurniaan Allah yang Allah beri kepada hamba-Nya dari sudut harta dan dari sudut balasan pahala. Okey, maksudnya begini. Harta kita, siapa yang beri? Siapa yang punya? Siapa yang kurniakan? Harta kita, Allah yang punya. Allah yang beri, betul tak? Kan? Allah yang beri pada kita harta tu, Allah perintahkan kita menginfakkan harta, tapi Allah tak nak infak banyak pun. Allah nak bagi tahu kita infak ikut keperluan kan. Umpama Allah kata dia seperti menanam sebiji benih. Maksudnya Allah kata kalau dia infakkan harta sikit je, kecil je, macam biji benih tu, tetap Allah nak memberikan balasan yang banyak. Jadi kalau kita baca ayat tu dia sebut tentang amwalahum, harta mereka. Harta mereka ni pun sebenarnya adalah harta Allah. Okey, untuk kuatkan pengajaran yang pertama ni, kita ambil ayat lain. Kita ambil dulu ayat ni dululah. Kita ambil ayat Suratul Nahl ayat 53 yang Allah kata wama bikum min ni'matin faminallah. Allah kata apa jua nikmat yang ada pada kamu semuanya dari Allah. Salah satu nikmat dari Allah itu apa? Adalah harta. Rupa-rupanya harta kita tu Allah yang kurniakan. Walaupun milik Allah, Allah yang punya, Allah tetap nak bagi balasan pada kita. Kan? Sepatutnya kita tak perlulah berkira. Kenapa letih-letih kerja ni, kena tolong orang pula, kena infakkan harta. Sepatutnya kita tak boleh kata macam tu pun sebab itu adalah milik Allah. Namun begitu, Allah tetap hargai pengorbanan kita tu. Kan? Allah tetap nak bagi juga balasan. Seperti mana kalau kita tengok ayat lain ya. Kalau kita tengok ayat dalam suratul Baqarah ayat 245. Ayat ni sangat menyayat hati kalau kita faham.
Kalau kita faham ayat ni dengan kita gabungkan suratul Nahli tadi, sangat menyayat hati. Menyayat hati macam mana? Cuba tu faham elok ayat ni. Allah kata apa? Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Allah tawarkan. Ada tak siapa-siapa yang dia nak bagi pinjam kepada Allah dengan cara pinjaman yang baik? Pinjaman yang baik tu maksud dia yang dipinjam itu halal. Yang dipinjam tu dia beri pinjaman yang baik, yang elok. Tapi kalau kita baca ayat ni, kenapa pula kita kena bagi pinjam dekat Allah? Betul tak? Kenapa? Tapi Allah ni, dia nak motivate kita. Dia nak galakkan kita ni dalam bentuk nak keluarkanlah harta ni, bantulah orang lain. Kan? Ambil berat tentang orang lain ni, sampaikan Allah guna istilah memberi pinjam kepada dia. Kan? Kalau kita baca ayat ni macam, tak patut kita ni kalau tak infakkan harta. Tapi Allah tahu sifat manusia ni dia sayang sangatkan harta dia. Kan? Jadi Allah kata, siapa-siapa yang bagi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Masya Allah. Tengok Allah Ta'ala. Kan? Dahlah dia punya. Kita pinjam je, kita dapat harta dia. Tapi Allah tetap nak bagi balasan. Bukan Allah bagi balasan sama. Allah bagi lebih-lebih dia punya gandaan dia. Allah bagi lebih. Kalau Allah bagi lebih ni tuan-tuan, diterangkan tadi, dekat perumpamaan tadi, berapa lebih dia tu? Allah bagi sampai 700 gandaan. Okay. Tuan-tuan, ada satu lagi ayat lain yang nak menunjuk kepada kita bahawa yang kita keluarkan tu pun Allah yang punya. Seperti mana ayat yang kita jumpa dalam suratul Baqarah ayat 254. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah kata, wahai orang beriman, infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Tuan-tuan, Allah tak minta semua. Allah minta sebahagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Kalau kita keluarkan, kalau ada orang bertanya, kalau saya keluarkan sikit je boleh tak? Seolah-olah kalau kita berkata-kata pada Allah kan, ya Allah, kau minta aku infakkan apa yang kau bagi kepada aku. Kita kata, betul ya Allah, aku akan infakkan. Tapi aku tak boleh infak banyak, ya Allah. Aku boleh infak sikit je, ya Allah. Tetap tak Allah terima atau tak Allah terima? Tapi Allah balas bukan sikit. Allah balas banyak. Sikit tu macam mana? Allah umpamakan seperti sebiji benih. Cuba tuan bayangkan. Cuba tuan hayati ayat ni. Kan? Betapa pemurahnya Allah. Dahlah dia kurniakan harta tu dia punya. Dia pula yang memberikan balasan terhadap apa yang dia punya. Walaupun hanya habbah. Sebiji benih. Fikirkan. Sebab tu Ibnu Katsir Sebab tu Ibnu Katsir dia kata ayat ni, perumpamaan ni, ya Allah, dia lagi mendalam cara nak menerangkan kelebihan menginfakkan harta. Sebab apa? Kita boleh bayangkan kan? Kita semua boleh bayangkan. 7 tangkai, setiap 7 tangkai ada 100 biji. Maknanya dia punya bertambah dia tu, diterangkan dalam bentuk
tumbuh. Begitu. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, pelajaran nombor 2 kita dapat belajar apa? Setiap amal bergantung pada niat pelaku amal tu. Kenapa? Okay, kalau kita baca ayat tadi, tuan-tuan jumpa tak perkataan fi sabilillah. Kenapa disebut fi sabilillah? Nak merujuk kepada kita belanjakan itu pada jalan Allah, bukan pada jalan maksiat, bukan pada jalan duniawi semata-mata, tapi adalah pada jalan Allah. Maksudnya kita belanjakan itu kerana Allah, untuk agama Allah. Okey. Jadi dari situ menunjukkan adanya niat. Niat kerana apa? Kalau niat fi sabilillah, maka Allah bagilah gandaan-gandaan pahalanya. Okey, pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar dekat sini, Allah berkehendak untuk menambah gandaan pahala untuk hamba-hambanya. Kalau kita baca, sebenarnya bukan sampai 700 je. Ayat Quran tu disebutlah 700. Tapi kita jangan faham 700 tu macam 700 yang kita fahamlah bilangan 700 tu. Tapi 700 tu sebenarnya dia bukanlah limit hanya 700. Sebenarnya Allah nak menunjuk macam banyak lah. Maksudnya Allah boleh tambah lebih daripada 700. Macam mana orang boleh dapat lebih pada 700? Ia bergantunglah kepada kesempurnaan menginfakkan. Mungkin ada orang dia menginfakkan infak sesuatu yang dia paling suka, yang paling dia sayang itulah dia infakkan. Pahalanya berbeza. Orang yang menginfakkan apa yang lebih, dia lebih ni, infaklah. Berbeza dengan orang yang menginfakkan dalam keadaan dia perlu. Aku perlu juga duit ni. Tapi tak apalah, aku tolong jugalah orang. Dia berbeza. Menginfakkan harta ketika kita ada lebihan dengan menginfakkan harta ketika kita memang juga memerlukan. Menginfakkan harta yang kita dah tak nak pakai dengan harta yang kita masih nak pakai, dia berbeza. Nanti kita akan belajar. Waktu kita belajar dekat perumpamaan lain pasal harta infak ni, nanti kita akan masukkan tentang macam mana nak dapat gandaan yang lebih banyak. Sebab Allah ni, dia boleh bagi bukan sekadar 700, dia boleh bagi 800, dia boleh bagi 1000, dia boleh bagi gandaan yang tidak terhitung. Kerana dia itu mempunyai kehendak untuk menambahkan ganjaran dia. Jadi kalau kita ada cita-cita, tak naklah 700, nak lebih lagi. Jawapan dia boleh. Tengok kepada niat kita, tengok kepada cara kita menginfakkan harta. Nanti kita akan mendalami lagi ayat-ayat lain tentang infak harta. Baik, kemudian nombor 4. Pengajaran kita dapat belajar di sini, Allah Ta'ala ni, dia maha mengetahui, alimun, kategori orang yang menginfakkan harta. Sama ada di ikhlas ataupun sebaliknya. Tambah-tambah lagi dekat pilihan raya ni. Dekat pilihan raya ni, Allah tahu. Kenapa kau nak bagi minyak free? Kenapa kau bagi hadiah sepasang kain, sepasang baju? Kenapa engkau menginfakkan laptop ketika ni? Kenapa engkau memberikan geran tanah ketika pilihan raya ni? Kenapa engkau... Allah beritahu, alimun, dia maha mengetahui. Mengetahui apa? Wasi'un alimun.
Dia maha mengetahui. Macam mana kau menginfakkan tadi itu? So fikir-fikirkan. Okey, nanti waktu kita belajar perumpamaan nombor 7 minggu depan, Allah bagi amaran orang yang menginfakkan harta ni sepatutnya dia dapat gandaan 700 dan gandaan lebih lagi, tapi ada orang pahalanya hilang sekelip mata. Nanti kita akan belajar dekat ayat nombor 7. Tapi cara Allah terangkan sekelip mata pahala tu hilang, sangat cantik. Kalau macam ni Allah terangkan macam mana pahala tu boleh berganda, dia gunakan metodologi bentuk macam pokok yang tumbuh kan. Sangat mendalam. Maksudnya mesej dia sampai dalam keadaan kita boleh ingat. Dalam keadaan kita boleh nampak dan boleh bayangkan dia bercambah tu. Itulah pengajaran yang dapat kita pelajari. Tapi nasihat, itulah, hati-hatilah dalam kita menginfakkan harta. Baik, tuan-tuan dan puan, apa tindakan yang kita perlu ambil setelah kita faham ayat yang ke-261 ni? Jadi tindakan dia memang tak dapat dinafikan lagi. Kita ambillah peluang, infaklah harta yang ada pada kita dengan kadar yang mampu. Jangan malu-malu walaupun dapat infak hanya sedikit. Tak apa. Kami di Akademi Tadabbur ni memang kelas berjalan semua berdasarkan kepada infak, jemaah-jemaah yang infak. Ada yang infak RM1 pun ada. Tak apa. Tak apa. Allah tetap memberikan balasan. Buat dengan kadar yang mampu. Itu saya nak sebut contoh. Saya nak sebut contoh yang kecil lah. Tapi yakin pada Allah. Kalau kita buat semata-mata kerana Allah, nanti di hari akhirat kita akan nampak apa yang Allah datangkan balasan dalam bentuk perumpamaan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk tindakan yang pertama ni, saya ada nukilkan beberapa hadis-hadis kelebihan infak. Okey, nombor 1, hadis ni dia menjelaskan lagi, menguatkan lagi makna ayat yang kita baca tadi. Ada seorang lelaki, dia bawa seekor unta yang telah disiap-siap diikat untuk diberi kepada Nabi SAW untuk digunakan fi sabilillah. Dia bawa seekor unta yang telah diikat. Lalu dia kata, ya Rasulullah, unta ini gunakanlah untuk jalan Allah. Maka Rasulullah kata apa kepada lelaki itu? Kata Nabi SAW, unta yang satu yang telah diikat ni, yang telah diasingkan, memang digunakanlah untuk Islam ni, kata Nabi, engkau akan dapatkan 700 unta pada hari kiamat. Dan unta 700 itu nanti Allah telah siap-siap ikatnya. Maknanya Nabi nak kata, dekat dunia kau hanya bagi seekor unta yang telah diikat. Nanti di hari akhirat Allah akan beri kepada engkau 700 unta yang telah diikat pada hari kiamat. Okey. Kemudian kita ambil satu lagi hadis lain yang nak mengukuhkan lagi tindakan kita menginfakkan harta. Sabda Nabi SAW, ada orang kalau dia sedekah hanya sebiji tamar sahaja, tapi tamar yang dia sedekahkan itu dia usaha sendiri. Dia tak ambil yang orang punya. Maknanya tamar sedekah tu tamar yang halal, usaha dia sendiri. Dan dia sedekahkan sebiji tamar ni hanya niat kerana Allah je. Okey, dia niat kerana Allah. Maknanya daripada tamar yang halal lah, bukan daripada yang dia curi.
Maknanya dia kerja sendiri, dia tanam sendiri, dia dapatlah tamar tu, keluarlah tamar. Dia sedekahkan. Maka apa yang kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Allah akan mengembangkan biji tamar itu seumpama anak kuda yang baru lahir menjadi sebesar gunung. Maksudnya Nabi nak kata dia punya pahala tu berkembang umpama anak kuda yang baru lahir tapi nampak besarnya sebesar gunung. Maksudnya apa? Maksudnya gandaan tu Allah bagi banyak dan dia bercambah. Okey, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, dalam ayat dalam nota ni saya ada bawa beberapa kelebihan lain tentang infak harta. Kalau tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 271 ni, tetap akan menemui Allah kata salah satu daripada kelebihan infak harta ni, Allah menghapuskan sebahagian daripada kesalahan kita. Okey, ayat ni juga tuan-tuan dan puan, ada dinyatakan kaedah untuk infak harta tu. Nak buat terang-terang pun boleh. Nak buat secara diam-diam pun boleh, kata Allah. Tetapi yang diam-diam itulah, kata Allah, ia lebih baik bagi kamu. Tapi kita nak tekankan juga dekat sini adalah daripada infak harta tu Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Okey, kelebihan lain untuk kuatkan tindakan menginfakkan harta ini, sedekah itu kata Nabi boleh menghapuskan kesalahan seperti mana api yang memadamkan, api yang dipadamkan oleh air. Maksudnya Nabi kata air dia boleh padamkan api. Begitu juga sedekah umpama air yang boleh menghapuskan dosa. Okay. Kemudian kelebihan infak harta ni juga seperti sedekah, kata Nabi ia boleh memadamkan panasnya alam kubur. Alam kubur ni ia boleh jadi tempat, dia boleh jadi senang, dia boleh menyusahkan kita. Dia boleh membahagiakan kita, dia boleh menyiksakan kita. Tetapi kalau kita nak kubur kita itu sejuk, menyenangkan, maka kita boleh dapat kesejukan itu melalui sedekah yang kita keluarkan. Seperti mana Nabi sebut di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harrul qubur. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya. Okey, kemudian kelebihan sedekah ni pula, sedekah ni dia akan lindung kita daripada kepanasan di hari akhirat. Hari akhirat ni sangat panas kerana matahari hanya ada beberapa mil sahaja dengan manusia di padang mahsyar. Tetapi ada manusia, ada naungan yang payung dia. Apa naungan tu? Nabi kata, Inna dhillal mu'minina yawmal qiyamati sadaqatuhu. Sesungguhnya, naungan seorang mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Kalau kita baca macam, percaya ke sedekah ni boleh jadi seperti naungan? Yakin dengan hadis Nabi SAW. Kemudian, kelebihan yang lain, orang yang bersedekah ni, dia termasuk di kalangan 10 golongan yang Allah puji dalam surah Al-Ahzab ni, yang mereka akan dapat apa? Keampunan dan juga pahala yang besar, wa ajran azimah. Siapa nak dapat pahala yang besar, siapa nak dapat keampunan, dia jadilah salah satu daripada 10 golongan ni. Salah satunya apa? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Iaitu
lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Okey. Kemudian kelebihan lain orang yang menginfakkan harta ini di hari akhirat, dia akan dapat pahala di sisi Tuhannya. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 274. Okey. Ayat ni juga menjadi dalil kepada cara nak menginfakkan harta. Okey, Allah bagi tahu. Ayat ni juga menggalakkan kita infak harta ni berterusan, selalu. Macam mana nak kata menginfakkan harta ni selalu? Allah mengatakan dalam bentuk siang dan malam, malam dan siang. Allah kata, allazina yunfiqun amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan siang. Kenapa guna malam dan siang? Nak merujuk kepada berterusan. Ada dua cara, sirra, tersembunyi ke, wa alaniyatan, ataupun secara terbuka. Kan? Seperti orang edarkan tabung, betul tak? Esok Jumaat orang edarkan tabung, kadang-kadang ada orang tengok aku sedekah ni, tak apa, kita boleh masukkan duit dalam tabung tu, dalam karung tu terbuka, tak apa. Ataupun dia sembunyi-sembunyi, diam-diam je, dia masuk dalam online, orang tak tahu, boleh juga. Dua-dua tu boleh. Okey, maka Allah bagi ganjaran apa dekat dia? Ajruhum inda rabbihim. Mereka akan dapat beroleh pahala di sisi Tuhan. Lepas tu Allah kata di hari akhirat nanti mereka termasuk dalam kumpulan yang wala khaufun alaihim. Dia tidak akan merasa bimbang. Orang lain tak ketakutan di hari akhirat. Maka Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Sebab apa? Sebab apa mereka tak perlu takut dah? Kerana mereka dah ada bekalan. Mereka dah ada bekalan dengan ibadat infak harta tadi. Walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak akan bersedih di hari akhirat. Dia tak sedih kehilangan harta dia sebab Allah akan ganti, Allah akan bagi ganjaran dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, last kali kita tutup dengan kalau kita infak harta kita pada mak ayah kita, dapat tak? Contohnya, dalam ayat ni, 215 Al-Baqarah ni, menerangkan kepada kita macam mana susunan ataupun kepada siapa kita nak menginfakkan harta kita. Maka ayat ni Allah bagi tahu kepada kita melalui persoalan yang pernah ditanya kepada Nabi, Allah memberikan jawapan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka nak infakkan. Maka Allah kata, qul, katakanlah, jawablah, ma anfaqtum min khairin, apa jua harta yang kamu nafkahkan, harta yang halal, yang baik, yang kamu nafkahkan. Allah kata nak bagi pada siapa? Falil walidaini, kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi kalau anak-anak, dia ada ibu bapa yang memang dia perlu menanggung, memberi nafkah, dia dapatlah pahala macam kita sebut tadi, perumpamaan tadi tu, kelebihan-kelebihan tadi tu. Termasuk juga wal aqrabin, kaum kerabat. Dia tolong adik-beradik dia, sepupu dia, pakcik dia, makcik dia, anak-anak buah dia, termasuk. Begitu juga wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wa bani sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Okay. Itulah ayat-ayat yang kita nak kaitkan dengan ayat-ayat yang telah pun kita, dengan ayat perumpamaan yang kita telah pelajari. Jadi tindakan kita yang kedua tadi tu, seperti mana yang kita telah senaraikan, sudah pasti
jaga niat kita supaya infak yang kita lakukan itu betul-betul fi sabilillah, betul-betul untuk jalan Allah, bukan untuk pancing undi, bukan nak dapat balasan manusia, pujian, bukan nak sebab nama, bukan sebab nak jadi calon. Bukan. Sebab apa? Kalau ada orang berdolak dalih, dia kata tak, saya buat ni kerana Allah. Allah bagi tahu pada hujung ayat, dia itu alimun, dia maha mengetahui. Maka tindakan kita, jaga niat kita kalau kita nak menginfakkan harta. Nanti waktu kita baca perumpamaan nombor 7 minggu depan, kita akan belajar macam mana Allah memberi amaran pahala infak kita ini menjadi kosong, hilang dalam sekelip mata. Kalau yang kita belajar malam ni bilangan nombor 6, galakkan untuk menginfak. Tapi bilangan nombor 7 minggu depan, amaran pada orang yang menginfak harta. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar pada minggu depan. Maka, tamatlah pengisian kita pada malam ini. Ada sebarang persoalan, pertanyaan tuan-tuan dan puan? Rahimani wa rahimakumullah. Betul-betul sejam. Cadang nak pendekkan je malam ni. Tapi tak apa, Allah beri kita ruang. Okey, ada soalan? Boleh faham? Ya. Apa kalau macam nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri dengan anak-anak tu termasuk tak dalam tu, Ustaz? Yes, dia termasuk, Kak. Dia termasuk. Dia termasuk dalam ayat tadi tu. Allah berikan pahala. Sebab infak ni, nafkah ni dia ada dua lah. Nafkah yang wajib dengan nafkah yang sunat. Kalau nafkah yang wajib, macam suami kepada isteri untuk anak-anak dia, tetap Allah bagi gandaan pahala tadi tu. Kita jangan faham yang ayat tadi untuk sedekah sunat saja, tak. Dia termasuk juga yang wajib. Seperti zakat termasuk. Kita masih lagi menanggung ibu bapa yang memerlukan, dapat bantu anak buah nak belajar, kan, dapat. Dia apa saja termasuk dalam menafkahkan harta. Dia termasuk dalam ayat yang ke-261 tadi. Namun, seperti yang kita sebut tadi pengajaran dia apa ya? Mesti benar-benar fi sabilillah. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Ada soalan lain, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga faham. Moga-moga dapat memberikan lagi kefahaman pada ayat yang kita baca tadi. Okey, kalau tiada persoalan, jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada perumpamaan yang ke-7. Jadi selamat bercuti, selamat mengundi. Undilah dengan hati yang lapang. Undilah dengan memikirkan tentang apa pun kita buat, fikir akhirat. Ya, jangan fikir orang suka. Jangan fikir orang kata apa. Jangan. Tapi kita fikirkan apa Allah kata. Apa kesan undi kita itu kepada agama. Apa kesan undi kita itu kepada umat. Maka fikirkanlah. Selamat bermusafir, selamat mengundi.
ajak lagi kawan-kawan kita yang lain untuk mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur khususnya. Jadi kalau tuan-tuan, kelas ni mudah saja, tuan-tuan boleh ambil link maklumat pada Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya harap tuan-tuan boleh berada di Telegram lah. Sebab di Telegram tu kita akan update perkembangan perjalanan kelas-kelas yang ada. Khususnya kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi siapa-siapa yang ada FB, ya, saya mohonlah supaya tuan-tuan jadi sebagai, tuan-tuan ikuti FB page Malaysia Tadabbur Academy. Yalah, Malaysia Tadabbur Academy. Bukan page yang lama, tapi page yang baru. Boleh jadi apa, boleh jadi follower lah, insya-Allah. Lepas ni kita akan berikan beberapa info-info tambahan di dalam FB page Malaysia Tadabbur Academy. Ajak lagi kawan-kawan yang lain, moga-moga kita termasuk dalam orang yang infakkan tenaga kepada kawan-kawan kita yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.